Assalamualaikum semua. Okey, untuk kali ni Has nak review sebuah filem seram. Iaitu sebuah filem Inggeris berbahasa Inggeris yang bertajuk Behind You. So inilah tiket yang Has dapat tadi waktu tayangan untuk pemenang kontes lah media ke apa ni yang berlangsung dekat GSC Paradise Mall pada 17 Ogos Isnin pukul 8 malam. Okey, cerita dia biasa bila filem seram ni pusing mana pimai-pimai tentu jugalah. Kalau dah nama pun filem seram boleh dikatakan 90% akan menampilkan sebuah kisah yang sangat klise dan filem ni termasuk dalam 90% tu lah. Okey, jadi kita pergi dulu kepada sinopsis dia. Sinopsis dia ni ialah dia sebenarnya dia menyingkap balik, dia tunjuk balik kat kita lah waktu awal filem tu kisah 40 tahun yang sudah, di mana ada satu kejadian misteri yang berlaku di dalam sebuah rumah besar ini, di mana ada seorang budak kecil ini yang bila dia nak pergi tidur dekat bilik dia dan tiba-tiba dia terdengar satu suara dan ada something gangguan, di mana makhluk halus ke atau entiti atau hantu itu menarik dia, sama ada masuk ke dalam cermin atau dia dirasuk atau dia dihantui, di mana benda tu dia tak tunjukkan secara detail. Dan di sebalik kejadian itu juga ada dua orang, maksudnya ada sepasang pasangan, laki dan perempuan, dan perempuan ini ialah seorang saudara kepada dua orang adik-beradik perempuan ni, di mana kejadian ini pula ditunjukkanlah, inilah fokus utama dia, iaitu selepas 40 tahun kejadian itu berlaku, terdapat dua adik-beradik perempuan ini yang kehilangan ibu mereka dah mati, bapa pula bekerja dekat luar negara tak dapat ditemui, so diorang tak tempat nak duduk. Jadi seorang kenalan ibu dia ni hantar diorang dua ni ke rumah mak saudara diorang, di mana rumah itu adalah kejadian yang berlakunya something kematian kehilangan budak perempuan yang pada awal-awal kisah tu paparkan. So macam biasalah bila dah start duduk rumah tu, dia akan tunjuklah muka mak saudara ni yang macam misteri lah apa semua. Adalah syarat-syarat dia, rumah besar ni, bilik ni tak boleh masuk, bilik ni kena kunci, bilik ni ada tikus lah semua, nak mencetuskan misteri tu. Okay, so biasalah bila dah budak-budak perempuan ni, dua orang duduk ni, yang kakak, ada seorang ni kakak dia ni dah dewasa, seorang ni macam kecil lagi, selalu dengan dia punya patung arnab dia tu. So bercakap dengan patung arnab semua, dia dah cuba untuk menakutkan kita sebagai penonton, tapi benda tu tak berjaya lah. Okey, jadi selepas tu mulalah dia berkembangnya cerita tu, di mana si adik ni mulalah mendengar suara-suara halus. Suara tu daripada patung arnab dia tu, suruh pergi bilik ni lah, suruh pergi bilik tu lah apa, untuk membebaskan hantu ke entiti ke apa semua ni. Okay, so kalau nak lebih lanjut, tu korang pergi tengok lah. Cerita lebih kurang macam tu lah. Okay, jadi itu sinopsis dia. Okay, sinopsis dia. So apa yang Has nak share pandangan Has tentang filem ni ialah, okay, pertama daripada sudut keseraman itu, dan nama pun filem seram, so kita tengok dekat tahap seram dia tu lah. Bagi Has, filem ni memang tak seram. Memang tak seram. Dia ada scene-scene dia yang patutnya seram. Okay, kalau korang pernah tengok filem Indonesia, filem Makmum, dia ada satu scene yang dekat almari tu, yang memang boleh kata 95% kalau tengok kat siapa-siapa yang tengok dekat program, mesti scene tu akan membuatkan ramai gila terkejut, menjerit, terutama perempuan memang akan menjerit takut, dan ada setengah orang yang tak takut pun menjerit sebab terkejut dengan orang sebelah, orang depan, orang belakang, orang tepi menjerit kan sebab terkejut. So sebenarnya filem Behind You ni dia ada tau scene-scene yang macam tu, lebih kurang dalam 4 atau 5 scene macam tu, dan dia sepatutnya boleh buat penonton dalam hall tu terkejut macam mana penonton terkejut tengok filem Makmum daripada Indonesia. Tapi sayangnya tak menjadi, sangat-sangat tak berjaya bagi Hans lah, sebab tak seram. Tadi dalam hall pun tak ada dengar apa bunyi orang menjerit ke apa, sebab dia tak takut. Dia scene tu sebenarnya dia dah ada tau. Dia memang sebenarnya kalau dibuat dengan proper lagi, dengan cantik lagi, sebenarnya boleh buat kita ni rasa macam terkejut lah, debar-debar kan, sebab hantu nak datang kan. Tapi benda tu sangat-sangat tak berjaya. Hans rasa dia daripada sudut kerja kamera jugalah, kerja kamera satu, dan juga suntingan dia, yang mana dia nampak macam terlalu lambat, dan boleh dia agak susah jugalah. Sebab macam mana Hans nak cakap, sebab Hans memang suka juga tengok filem seram. Banyak filem seram yang Hans tengok, terutama tahun lepas. Jadi filem seram tu, okay, macam Hans ni bukannya seorang yang sukakan filem seram yang banyak jump scare tau. Bukannya
maksudnya tak suka tu takut ke apa sebab jump scare tak, sebab bila ada jump scare Hans dah boleh agak tau benda tu. Okey, bila ada bunyi tung ke apa benda tu, kita dah beritahu kejap lagi hantu keluar lah apa semua ni kan. Sebab tu Hans tak suka benda tu. Hans suka filem yang macam slow sikit, yang jarang guna jump scare, tapi dia seram. Tapi tak kisahlah sebab mostly memang filem seram nak jalan mudah, dia akan gunakan teknik jump scare. Dan sepatutnya at least teknik jump scare tu, walaupun dia tak berjaya mengejutkan Hans filem-filem sebelum ni, tapi dia still rasalah juga seram tu. Tapi yang ni dia ada tau, dia guna dia punya apa jump scare tu. Lepas tu dia buat jugalah hantu dia tu laju ke apa semua. Tapi tak tahulah, dia ada something wrong yang memang sangat-sangat tak percaya. Hans langsung tak terkejut tau. Lepas tu Hans tengok member Hans dekat sebelah, Hans senyum. Itu macam apa benda yang dia cuba nak sampaikan ni kan. Sebab tak takut, memang tak takut. Walaupun sebenarnya scene-scene tu sebenarnya patutnya boleh jadi horror gila. Tapi itulah saya. Okay, itu satu. Kedua, jalan cerita dia. Jalan cerita dia sangat-sangat flat. Kisah filem ni sangat-sangat flat, sangat-sangat mendatar daripada awal cerita sampailah ke sudah. Dia tak ada langsung. Hans rasa dia tak ada langsung yang momen-momen yang kau nak rasa apa dia macam interesting menaik-naik ke, lepas tu baru dia nak flat, dia naik balik ke, dia turun ke, tak ada. Dia serata je. Macam kau tak rasa macam tengok filem, rasa macam tengok drama apa ada. Mood seram untuk filem tu tak berapa menjadi lah, senang cakap. Okay, so tapi daripada sudut lakonan pelakon dia sebenarnya tak mengecewakan lah untuk Hans. Sebab adik-beradik yang dua orang tu pun pandai permain watak, walaupun adik dia kecil tu macam kadang nampak jugalah kaku sikit, tapi at least permainan emosi diorang, mata diorang, gerak tubuh diorang semua tu tak kayu sangat lah, okey lah. Lepas tu pelakon yang siapa yang jadi mak saudara dia, ada yang seorang lelaki tu ke apa semua, okey, dia at least lakonan diorang ni membuatkan macam filem ni selamat sikit lah, tak adalah macam nampak teruk ke apa kan. Lepas tu okey, lepas tu paling Hans sebenarnya kecewa sikit dengan filem ni sebab apa tau. Dia buat orang kata apa, repetition. Dia menggunakan repetition babak-babak yang kita dah tengok. Okey, maksudnya contoh katalah kisah satu yang dia dah tunjuk bagaimana cara nak menyelesaikan hantu ni. Maksudnya nak settlekan masalah-masalah gangguan ni. Dan bila ada babak seterusnya, maksudnya babak yang macam nak selesaikan juga masalah hantu, gangguan semua ni, dia still gunakan benda yang sama tau. Jadi macam apa kelainan dia? Contoh kau dah tunjuk dah A, waktu kisah A macam ni, kau dah selesaikan dengan cara macam ni, okay fine, berjaya ke apa ke. Tapi untuk kisah B pula, kenapa kau nak tunjuk benda yang sama lagi? So macam tak tahu nak kata lazy writing. Dia taklah terus seteruk tu, tapi macam yalah, repetition, berulang kan. Jadi dia kau tak ada rasa macam impress langsung bila kisah B tu ditunjukkan. Jadi macam apa yang lain ni, apa yang terkejut dia sama je macam tu satu. Lepas tu okay, dia ada bagi satu, adalah dalam babak dah kat tengah-tengah apa, dia macam ada mencetuskan satu solution baru macam mana nak selesaikan masalah gangguan ni. Dan diorang pun dah cuba tunjukkan, diorang cuba buat sikit, dan benda tu kelihatannya berjaya dan nampaknya mereka nak teruskan buat benda tu. Tapi tiba-tiba scene tu tiba-tiba kisah tentang bagaimana nak tewaskan, nak selesaikan masalah gangguan ni dengan cara yang kedua tu dilupakan, dihilangkan daripada ingatan penonton secara tiba-tiba. Padahal bukannya dia dah cetuskan, ditunjuk tu tak berjaya tau. Dia dah cetuskan idea tu, dia dah tunjukkan dan nampak hasil dia macam berjaya, tapi benda tu tak continue lah. Macam tu je, habis macam tu je. So sayang lah kan. Lepas tu apa lagi lah, lepas tu ada kisah pasal peanut butter kan. Peanut butter Hans pun tak tahulah. Tu korang kena tengok lah. Tapi peanut butter tu memang serius kelakar gila. Dia macam Hans tak nak cakap lah benda tu, nanti macam spoiler pula dekat untuk korang. Tapi Hans boleh cakap benda tu memang macam repek gila. Macam dia bukan jadi seram, dia jadi kelakar. Dia jadi kelakar. Lepas tu okay, last ni spoiler sikit lah kan. Bukan spoiler apa pun, okay, cerita mostly lah cerita filem-filem hantu ni kan banyak kematian yang berlaku ke apa ke, darah ke apa semua. Bila cerita ni dah hampir ke ending, ke penamat dia, tanpa ada sebarang yang call tanpa ada
mana sebarang yang scene yang nampak pelakon dia memegang telefon ke apa ke, dan tiba-tiba dekat depan rumah mereka ni, rumah yang menjadi masalah gangguan ni, tiba-tiba datang orang kata apa, polis, datang ambulan, bukan datang satu dua, bukannya polis tu datang satu nampak apa-apa ke, terus macam berhenti tak, datang memang yang macam orang call lah, orang call datang banyak gila. So macam siapa yang call tu, siapa nak kata yang Mamat ni call dah almarhum ke apa, nak kata Mamat ni call yang ni dah jadi kod lain apa, cedera apa, nak kata yang si budak-budak ni call tak ada. So malu lah kan. Patutnya filem Inggeris kot kan, filem Malaysia pun benda tu pun buat dulu-dulu kot, sekarang tak ada lah buat macam tu. Tiba-tiba polis datang ramai-ramai kan, tak siapa call tiba-tiba ada, mana dia tahu kan. Nak kata ada scene pegang apa, something button ke, tekan macam contoh tekan button ni, polis kat kawasan tu alert ke apa ke, tak ada. So memang kelakar lah, dia dah tak jadi seram lah, jadi kelakar, tambah dengan peanut butter tu, memang jadi kelakar filem ni. Okey, jadi memandangkan filem ni sangat klise, tapi filem ni dia taklah teruk solo impact tu memang teruk gila lah. Macam filem ni dia buat Hans rasa macam waktu Hans tengok dekat screen tu, walaupun filem ni mendata, tapi dia mampu buat Hans untuk nak tengok jugalah, sebab Hans nanti seram ni bila nak datang. Tapi dia jadi macam tak ada apa-apa. So tapi nak kata filem ni terlalu teruk tu taklah, tapi daripada skala 10 tu Hans rasa Hans boleh bagi 2. Kira 2 okey lah kan, sebab dia memang sangat klise. Tak ada apa pembaharuan pun, kisah dia pun data. Hantu dia pun tak diceritakan dengan lebih mendalam apa sebenarnya dia nak, setakat tunjuk apa something buku apa yang apa tak menceritakan langsung pun sangat pasal hantu tu pun. Dia jadi macam tiba-tiba lah dah lah hantu tu tak ada penjelasan yang detail. Lepas tu apa-apa benda yang berlaku pun macam semuanya macam terlalu cepat, dan kita terlalu cepat, satu nak bagi kita seram pun tak seram. Itulah. Jadi Hans tak nak cakap banyak-banyak. Kalau korang nak baca review lanjut, nanti Hans akan apa orang kata, letakkan link kat bawah lah review untuk filem ni dekat blog filem Hans, www.rolodipicula.com. Tapi tak tahu lagi bila nak tulis, ni baru buat review video. So insyaAllah untuk review yang akan datang, kalau Hans berkesempatan untuk menonton filem tempatan yang bakal ditayangkan pada bulan ini, iaitu filem Takut ke Tak silap Hans tajuk dia. So kalau Hans sempat, Hans akan buat review filem tu. Jadi korang tunggulah. Tapi sebelum tu, kepada korang semua, ini hanyalah pandangan peribadi Hans, sebab Hans sebenarnya seorang yang susah untuk berasa takut menonton filem seram dekat pawagam. Dan filem ni memang gagal menakutkan Hans, tapi filem ni berjaya membuatkan Hans ketawa. Ketawa sebab apa? Bukannya filem ni lucu, tapi filem ni Hans boleh katakan lucu. Lucu sebab satu, seram dia tak jadi, dan satu lagi sebab peanut butter. Kalau nak tahu filem ni kenapa Hans kata lucu dan ada kenapa berkait rapat dengan peanut butter, korang kena pergi tengok lah. Okey, jadi jumpa lagi dalam review akan datang. Terima kasih kepada semua yang sudi tonton, support untuk review-review filem yang Hans buat. Hans buat biasa je sebab saja nak share semua. Jadi terima kasih sebab korang support. Jadi insyaAllah kita jumpa lagi dalam review filem yang akan datang. Assalamualaikum, bye.